Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula dengan saya dalam Vlog Blog edisi Kebun Lokal. Saya Akmal. Tuan-tuan dan puan, okey, untuk hari ini kita nak saya nak buat sharing sikitlah berkenaan dengan macam mana kita nak memanfaatkan abu kayu. Selalu kita tahu dalam pertanian, selalu kalau macam dekat Indonesia, dia akan selalu guna kaedah ni. Dekat kita pun ada sebenarnya, dekat negara Malaysia pun ada. Di antaranya dia akan bakar dulu. Dia akan bakar dulu kawasan pertanian tu, dah bakar, baru digemburkan tanah, baru dia start untuk menanam. Jadi kenapa dia bakar dan kenapa dia nak sangat abu kayu? Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan benda tu. Dan mungkin kalau kau ada masalah dengan daun yang sentiasa kuning pada tanaman korang, mungkin ada kaitan dengan abu kayu. Okay, jom. Baik, tuan-tuan dan puan, sebenarnya abu kayu ni digunakan dalam pertanian sebagai pengganti kepada kapur. Kapur yang selalu orang taburkan kepada tinja. Contohnya kalau macam tanah tu banyak menggunakan tinja ayam, tinja arnab, tinja haiwan lah, selalunya tanah ni akan berasid lah. Jadi kita nak naturalkan tanah tu, selalunya kita akan gunakan kapur. Jadi selain daripada kapur, pengganti kepada kapur ni adalah abu kayu. Abu kayu ni lebih murah berbanding kapur. Kalau ikut pasaran sekarang ni, saya rasa kalau kita beli, contohlah dia nampak murah bila contohnya kalau kita bakar, kita buat pembakaran, dapat hasil abu tu, kita dah boleh buat ganti sebagai pengganti kepada kapur pertanian. Jadi first yang kita boleh manfaatkan daripada abu kayu ni adalah untuk menaturalkan tanah. Okey, jadi dia macam ni. Kalau kita nak dapatkan abu kayu ni, salah satu caranya adalah kita kena buat pembakaran lah. Tu di antara cara yang paling mudah untuk dapatkan abu kayu selain kita terpaksa beli dekat luar lah. Tapi sekarang untuk hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya punya setup untuk nak dapatkan abu kayu lah, dan bahan-bahan yang saya gunakan di kebun. Okey, baik, ini adalah saya punya setup untuk penyediaan abu kayu. Dan seperti mana yang kita tahu, yang ini adalah tong drum terpakai yang saya collect daripada tempat buangan besi macam tu. Kadang-kadang tong drum ni dia jual lah, selalunya dia jual. Kalau keadaan dia elok, dia jual. Selalunya kita boleh ambil saja yang mana-mana yang lama-lama tu lah. Contohnya dekat kedai bengkel motor pun ada je buat celup tayar, termasuk juga dengan kedai bengkel kereta. Dia nak cek tayar punya angin tu semua ada bocor atau tidak kan. Jadi tongnya ni dulu saya beli lah, tapi sebab dah lama saya gunakan untuk buat setup pembakaran untuk dapatkan abu kayu. Jadi dalam ni korang boleh tengok. Okey, saya alihkan kertas ni. Okey, saya alihkan ni lah. Ni saya galikan satu lubang. Sorry Okey, ni guys, saya galikan satu lubang. Buka sikit bagi korang nampak. Okey, saya galing satu lubang kat sini. Kedalamannya dalam 5 inci lah, 5 inci. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini abu kayu yang telah terhasil lah. Abu kayu yang telah hasil. Ni tanah dia jatuh sikit, dia terhakis. Okey, ini abu kayu yang terhasil lah. Abu kayu ni nanti kita boleh gunakan kepada tanaman. Jadi untuk buat masa ni saya akan buat lagi abu kayu. Sebab tu yang abu kayu yang ada ni saya tinggalkan ataupun biarkan dekat dalam ni lagi lah. Yang ini abu kayu ni lah yang saya gunakan lah. Jadi bahan-bahan yang saya buat abu kayu ni, kayu yang saya dapat semua kebanyakan daripada pokok jambu yang ni. Kadang-kadang saya pangkas, kemudian contohnya macam ni lah, saya tunjuk Okey, kebun sepak sikit. Belum sempat berkemas. Ni pokok-pokok yang ni lah, pokok-pokok ni batang dan ranting yang saya sekalikan. Nanti bila dah cukup kering sikit, saya letak dalam tong cat ni lah. Bila cukup kering sikit, saya akan letakkan ke dalam ni lah. Dan saya tutup. Kemudian saya masukkan sekali dengan rumput-rumput yang dah kering. Okay, contohnya selain daripada kayu-kayu tu, kadang-kadang kita boleh campur dengan daun-daun kering dan juga rumput-rumput kering ni lah. Jadi sepanjang tempoh untuk nak dapatkan barang-barang kering ni, selalunya saya akan buat macam ni lah.
Saya akan potong-potong, saya letak dalam satu bekas, saya biarkan dia kering. Kemudian macam yang ini khas untuk saya letakkan kepada tanaman-tanaman saya. Yang ini pula saya memang biarkan bagi dia kering betul-betul untuk nak mudahkan proses pembakaran nanti. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, itulah seberingkas saya punya setup untuk daripada pembakaran, setup tempat, nak gali tanah, kemudian daripada abu, kita nak harvest abu semua, waktu bahan yang saya gunakan lah. Okey, apa yang tak boleh buat ataupun apa yang jangan buat. Kalau katakan contohnya macam saya memang betul-betul tunggu bahan yang kering baru saya bakar. Ada separuh orang dia akan letak minyak sebab dia nak membakar kan. Tapi sebenarnya kalau letak minyak ke petrol ke tak digalakkan sebab kita nak gunakan kepada tanaman, nanti tanaman kita rosak nanti. Okey, satu lagi, abu kayu ni baik untuk tanaman seperti tomato dan juga timun. Waktu kalau katakan kita tengok kita punya pokok tu dah start kuning-kuning, ada kemungkinan kita punya tanah tu terlampau berasid. Jadi kita letaklah sikit abu kayu ni lah. Abu kayu ni sukatan dia saya tak kerti nak letak sukatan dia. Kita try and error sajalah. Pertanian dia banyak try and error lah. Kalau sukatan yang proper saya tak pernah kerti lah. Saya pun bukan orang di pertanian kan, berdasarkan daripada pengalaman sajalah. Contohnya macam pokok jambu saya ni, kalau ikutkan dia susah juga nak berbuah. Tapi bila saya fikirkan, bila saya buat 2-3 kali eksperimen, saya rasa tanah yang di bawah tu, sebab saya selalu letak tanah kompos. Tanah kompos ni dia adalah tanah yang berasid. Selalunya kompos dapur, kompos bertinja, selalunya dia adalah yang banyak asid lah. Banyak asid. Jadi kita nak naturalkan dia. Seperti mana yang kita tahu abu kayu ni pH dia tinggi. Ada kali sampai ke 7 pH dia. Kalau pH asid tu dia mungkin 5 dah ke bawah. Jadi kita nak bagi dia duduk tengah-tengah, pH tanah ni kita nak duduk tengah-tengah. Saya tak adalah mesin untuk nak sukat pH tanah, saya tak ada. Cuma kita boleh agak lah kalau pokok tu kurang, kalau area pokok tu tinggi dia punya keasidan tanah dia, kita pun nampak daripada pokok tu dia dah start kuning-kuning. Jadi dia mungkin kat situ. Itu salah satu lah, salah satu tak semestinya kuning tu sebab dia asid tinggi. Tapi itu salah satunya lah. Contohnya macam, ada juga pokok yang tak sesuai untuk kita letak abu kayu lah. Sebab dia memang pokok yang hidup dalam keadaan dia suka tanah berasid. Tu dia antara macam raspberry kan, tapi saya rasa strawberry dia perlukan abu. Kata saya lah strawberry, minta korang cek lah. Okay, jadi itu saja setup saya untuk abu ni. Okay, jadi saya gunakan abu ni untuk gantikan kapur pertanian dan untuk nak menjimatkan saya punya pembelanjaan di kebun lah. Jadi dengan hanya pembakaran ni kita boleh dapatkan abu. Okay, jadi bila masa saya bakar untuk saya dapatkan abu, selalunya saya akan bakar waktu tengah malam. Saya jarang nak bakar waktu pagi sebab saya duduk dalam keadaan berdekatan dengan jiran-jiran. Jadi saya akan bakar dalam pukul 12, 1 macam tu lah. Tengok pada keadaan. Kalau macam contohnya hari tu dia hujan, mungkin barang kita ataupun bahan-bahan kita dibasah. Jadi kalau macam betul-betul waktu siang tu daripada pagi bawa ke petang panas, jadi kita ada peluang untuk buat pembakaran pada waktu malam. Bagusnya membuat pembakaran ni pada waktu malam. Satu, sebab serangga dia memang aktif pada waktu malam. Serangga yang jenis cucuk buah lah apa semua ni memang aktif pada waktu malam berbanding kita waktu siang kita bangun kan. Ada orang waktu malam dia bekerja. Contoh macam ulat buluncas lah yang makan daun, belalang mungkin, siput babi. Jadi siput babi mungkin tak terganggu sangat dengan asap lah. Okay, bila kita buat pembakaran, dia akan hasilkan asap dan asap itu akan membantu untuk halau serangga-serangga yang aktif pada waktu malam. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini atau video kali ini. InsyaAllah jika ada carangan ataupun jika ada nak tambah-tambah lagi, ataupun jika ada apa yang saya salah, minta tegur ataupun tinggalkan di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.